sesuatu yang suci, bersih. Terpancarlah nama Allah yang kudus, yang maha suci. Apabila kita buat zikir penyucian, ya, bersih, selaput mata hati kita tu Allah bersih, yang tertutup selama ini. Selama ini kita pandang sesuatu nampak alam. Jadi apabila kita melalui zikir penyucian dan kita zikir Ya Salam, maka Allah akan membuka jalan ketenangan yang hakiki dan abadi, iaitu setiap pandangan kita pada alam itu akan memancarkan nama-nama Allah. Ya? Jadi dia menggunakan teknik mapping. Ini pakai teknik mapping. Kalau ada pelajar Asma' Husna, tadabbur alam. Ya, mereka belajar macam mana melihat alam dan mapping dengan nama Allah. Ya, contohnya alam ni sifatnya suci. Dia cari nama Allah berkait dengan suci, dia berjumpa nama yang kudus. Maka disebut Ya Allah yang kudus, sucikan hatiku dari penyakit hati, karat dosa, berhala dunia dan cinta manusia seumpama suci dan putihnya salji ini. Ya? Jadi Allah boleh mencipta salji yang putih, suci dan putih, bersih. Begitulah dia dapat memutih dan mensucikan hati kita seperti putihnya salji. Ya, jadi alam ini juga dikatakan ibarat. Kita boleh menggunakan alam untuk menyatakan dalam doa kita, ya, ibarat kepada Allah. Ya, kita tak tahu macam mana rupa hati itu. Ya, tak tahu. Jadi Allah mencipta alam ini sebagai ibarat dalam doa kita. Ya, kita kata Ya Allah bersihkan hatiku. Allah kata bersih bagaimana? Kita pun tengoklah benda yang paling bersih sekali. Contohnya dalam konteksnya salji putih, tak tercemar kan? Ya. Putih kita kata seperti putih salji yang kau ciptakan. Macam tu. Ya. Kalau kita kata putih awan putih, sebagai putihnya awan tu Ya Allah putihkan hatiku ni. Kita sebutkan nama yang kudus, yang maha suci lagi menyucikan. Ya. Itu satu teknik mencari ketenangan. Ya, bila kita zikir Ya Salam sebagai permulaan, inilah jalan Allah yang akan buka kepada kita. Ya. Iaitu hati kita akan sentiasa mengingat dia di mana saja mata kita memandang, di situ ada pancaran nama-nama Allah. Ya, yang ini khusus untuk Ya Salam kita belajar tadi, memberi ketenangan. Ya, jadi kita boleh bawa keluarga kita ke pantai yang tenang dan kita berzikir Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam. Nah, mari kita sama-sama zikir Ya Salam, nak. Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam, kau maha beri ketenangan. Ya Allah Ya Salam, tenangkan jiwa fikiran kami sekeluarga yang kusut ini, yang punya bagai masalah ini, setenang air lautan yang tenang ini Ya Allah. Ya. Jadi selama ni kita pergi pantai juga, bawa keluarga kita mencari sebuah ketenangan, tapi kita tak kenal sumber ketenangan itu, iaitu Ya Salam. Ya, maka kita mencari sesuatu yang sementara. Kita nampak tu, tautan yang tenang tu, dia waktu tu je lah kita sahih lah tenang. Bila balik rumah, datang balik problem-problem, dah serabut balik. Tapi bila kita begitu, kita zikir Ya Salam, Allah akan membuang segala masalah kita itu. Dia akan buka jalan. Ya? Kerana Allah suka pada hamba yang sentiasa menyebut nama dia. Ya? Contoh lain, Ya Qawi. Kalau kita jiwa lemah, anak-anak kita stres, ya? Anak kita baru kecewa, sesuatu katalah exam dia drop ke apa ke, kita bawa satu keluarga pergi melawat satu tempat yang ada batu-batu. Ini juga satu idea lah untuk hari keluarga, sahabat-sahabat semua. Kita kan selalu fikir nak ikut hari keluarga kat mana. Kita tengok situasi anak kita, keluarga kita. Kalau mereka tu baru menghadapi satu ujian dan mereka lemah macam result drop ke, kadang anak remaja ni baru-baru nak bercinta, putus cinta ke kan, ataupun dia bertunang, putus tunang, ataupun anak kita yang dah kahwin bercerai. Sekarang ramai orang muda bercerai. Tengok sungguh je anak-anak kita, cucu kita kan problem. Bawa dia pergi ke tempat yang ada batu-batu. Kat mana ada batu-batu tu, kita zikir Ya Qawi, Ya Qawi, Ya Qawi, yang ramai. Ya Allah, Engkau lah memiliki kekuatan. Ya Allah Ya Qawi, perkuatkan jiwa, emosi dan jasad kami yang lemah ini, yang sering putus asa, yang kecewa, yang murung ini. Seperti kuatnya bukit dan batu-batu ini, Allah akan bagi. Jadi jiwa kita automatik jadi kuat. Ya, semangat balik nak meneruskan kehidupan. Ya. Sebab pada hakikatnya batu-batu ni bukan dia cipta dirinya sendiri, Allah yang menciptakan.
Dan Allah memberikan daya kekuatan pada batu itu menjadi pasak bumi. Supaya bila kita tengok tu, kekuatan pada batu itu terus ingat kita kepada yang memberi kekuatan tadi kepada batu-batu tadi, bukit-bukit bukau tadi. Iaitu Allah yang namanya Yaqawi. Maka dapatlah kita menyeru sampai kita memohon kekuatan. Dan jadikanlah bukit bukau itu sebagai ibarat. Ya. Kuat bagaimana? Kuat seperti gunung yang paling ukur sekali ya Allah. Yang menjadi pasak bumi ketika datang gelombang ataupun datang angin ribut taufan, dia tidak bergoyang sedikit pun ya Allah. Begitulah ya Allah, kami memohon padamu ya Allah, walau apapun badai ujian yang datang hidup kami tidak mahu bergoyang sedikit pun keimanan, keyakinan, kebergantungan kami kepadamu ya Allah. Tak macam itu tujuan Allah cipta alam ini sebenarnya. Di situ ada sifat-sifat Allah. Tetapi kena tengok dengan mata hati. Kalau tengok dengan mata zahir saja, ya, hati kita tidak melalui pencucian kotor. Macam mana boleh kotor? Dosa-dosa kita lah yang tak dicucikan. Ya, sebab tu zikir ya afu, ya ghafar, ya ghafir, yang tawab, yang kudus saja itu penting. Dia akan bersihkan kotoran dosa automatik. Mata hati itu akan terbuka. Macam mata hati ini sama dengan mata roh. Roh itu ada mata. Selama ini tertutup sebab dosa-dosa. Bila kita zikir penyucian, minta ampun sebagainya, akan terbuka mata hati itu. Nampaklah benda-benda yang tersirat, yang tersembunyi di sebalik yang nyata. Ya? Bawa anak-anak kita pergi taman-taman bunga, sampai zikir ya bani, ya bani, ya bani. Engkau lah mencipta keindahan bunga-bunga ini ya Allah. Ciptakan anak-anak bunga-bunga ini, Allah yang Khalik cipta, yang jadikan dia cantik ya bani. Gabunglah ya Khalik itu. Ya Allah ya bani, cantikkan budi pekerti kami sekeluarga. Sebagaimana cantiknya alam ciptaanmu ini, sebagaimana cantiknya bunga-bungaan yang kau ciptakan ini. Cantikkanlah perkataan kami. Kadang-kadang keluar perkataan tak elok. Cantikkanlah perkataan. Ya. Wajah kami. Kalau orang perempuan selalu nak cantik wajah kan. Beli krim sana, krim sini kan. Mahal krim tu. Lepas ni tak payahlah membazir lagi. Zikir ya banyak. Sambil ambil wudu, zikir ya banyak. Kalau nak bercahaya macam tuan puteri, sehingga suami tak nak keluar rumah. Sebab apa? Allah ada permaisuri kat rumah ni. Tak puas dia tengok. Ya nur ya banyak. Cubalah lepas ni. Tak payah pakai krim apa-apa. Masa wudu, masa basuh muka, ya nur ya banyak. Pancarkan cahaya keindahan pada wajah, roh dan jasadku. Jangan lupa roh. Roh ni maknanya budi pekerti yang cantik kepada Allah dan kepada manusia. Dan juga wajah fizikal pun Allah bagi cantik. Macam mana boleh cantik? Bila hati ingat Allah, tenang fikiran. Kalau orang yang stres, macam mana muka dia? Berkerut dah. Muda-muda lagi dah nampak tua kan? Berkerut, lepas tu berkedut. Pandang orang tu, lama-lama memang berkedut muka. Ya? Jadi sentiasa senyum. Nak senyum kena tenang. Tak ada masalah kan? Hidup ni tak ada masalah apa. Sebenarnya selagi hati ingat Allah. Bagi orang yang saya tengok muka sahabat, saya ingat dia tak siap PhD. Selama ni dia stres sebab tak siap PhD. Saya nak tanya, masa menghadap Allah ke akhirat, Allah tanya, siap tak PhD kamu? Ada tak soalan tu? Agak-agak. Ada? Tak ada. Jadi tak risau aku pasal PhD. Serah je lah kepada Allah. Kalau itu dah agenda Allah, Allah akan siapkan lah. Buatlah aku agenda yang barik tu, dan zikir penyucian tu ada yang barik, yang barik, yang barik. Aku serah jiwa raga kepadamu untuk agendamu. Ya? Selagi kita berjalan di atas jalan Rasulullah SAW. Ya? Apakah dua jalan Rasulullah yang paling utama sekali? Di malam hari menjadi abid yang sujud rokok pada Allah, menangis di hadapan Allah. Di siang hari menjadi kuda perang Allah, menolong manusia kembali kepada Allah. Dua tu yang kita nak kejar. Ada PhD ke, tak ada PhD ke, tu nombor 2, nombor 3. Kalau PhD tu perlu untuk perjuangan agama Allah, Allah akan bagi. Kalau tak perlu, dia tak akan bagi. Supaya kita jangan buang masa atas hidup atas dunia ni. Orang buat PhD ni dipanggil permanent head damage. Kalau saya ni 2 kali damage, 2 PhD,
2 kali damage lah. Tapi sebab saya dapat Asma Husna masa buat PhD tu, jadi tak damage lah. Alhamdulillah, senyum lagi. Dapat 2 PhD, senyum lagi. Tapi mengangkut juga lah nak siap yang kedua tu. Ya? Protes Allah banyak kali. Ya Allah, kenapa kena buat 2 kali? Orang lain sekali je, aku kenapa dulu? Allah kata, jangan kau banyak soal. Kau tu abdi, buat je. Akhirnya lepas luluh, hari ni baru tahu jawapan dia. Sebab kamu kena tumbuh universiti, sebab tu kena ada 2 PhD. Kalau tidak, orang persoalkan. Siapa mana-mana tumbuh universiti ni? Bila orang tahu yang tukar tubuhnya ada 2 PhD, apa diam? Aku pun 1 PhD pun tak lepas lagi. Nak komplain orang ada 2 PhD? Dia kata itu. Jadi tak ada orang komplain pasal penubuhan Universiti Asma Husna. Tak ada orang komplain kalau tahu saya yang menubuh kan. Sebagai alat Allah yang muqaddim. Sebab tu saya kena macam mana pun berkorban untuk dapat 2 PhD ni. Bukanlah senang. Siap 1 pun tanya orang buat PhD macam ni. Dah lah 2 yang kedua tu masa pegang jawatan pula. Jadi pengarah pusat tajuk nak maklumat ada 70 orang staff. Tiap tahun handle lebih kurang 35 juta. Duit Allah ya Ghani ya Muni ya, untuk mengurus IT department. Bayangkan lah. Buat PhD lagi, manage lagi, ngajar lagi, buat research lagi. Hari ni baru tahu, rupanya bukan aku yang buat, kau ya Allah. Falau taqtuluhu walakinna Allah qatalahu wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Hari tu kita ingat kita berapa nak. Sebenarnya semua daya energi tu Allah bagi. Allah kata jangan kamu mengaku. Sebagaimana ketika Rasulullah dan tentera-tentera pada zaman dahulu berperang, mereka bangga dengan kemenangan. Allah kata jangan. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh, Allah lah yang membunuh. Bukan kamu yang melempar, Allah lah yang melempar. Maksudnya energi daya yang ada pada kamu, energi hak milik Allah. Maka Allah lah yang layak mendapat puji-pujian, bukan kamu. Kena faham tu. Tak apa, belajar perlahan-lahan insya-Allah. Puji-puji Allah dulu di sebanyak alam. Ya? Contoh seterusnya, macam mana nak nampak nama-nama Allah? Kita tengok orang gotong royong kat sini. Ikalah ya salam ya wahab ya karim, yang mengurniakan badan yang sihat dan daya untuk kami tolong menolong. Jadi bukanlah mereka tu punya daya mereka sendiri, tapi kurniaan Allah. Ya salam juga yang memberi makna, memberi kesihatan. Ya wahab memberi daya menolong. Ya karim memberi sifat mulia. Ya, baru boleh buat gotong royong ni. Kalau Allah tak beri daya, tak beri energi, kita tak mampu nak buat. Ya? Contoh lain, macam mana kita nak nampak nama Allah? Kita tengok orang semayang. Ya? Engkaulah yang aziz, yang qawi, yang mati, yang menggunakan kekuatan pada jiwa dan jasad kami untuk digunakan untuk beribadat dan berziarah. Kita pergi ziarah-ziarah semua ni, tolong-tolong orang semua ni, ya, energi daripada Allah, yang aziz, yang qawi, yang mati, yang perkasakan jiwa kita, kuatkan jiwa kita, teguhkan jiwa kita dan jasad kita, barulah kita boleh buat amal ibadat dan amal soleh. Ya. Jadi bila tengok orang beribadat, sebut ya Allah, Engkau lah beri kekuatan pada jiwa dan jasadnya, yang aziz, yang qawi, yang mati. Bila tengok orang buat, ya, tolong sana tolong sini, macam ni Lombok ni, ya, ramai orang pergi tolong kan. Tapi jangan kita puja makhluk tadi, kita pujalah Allah yang memberi daya kepada makhluk tadi, ya, iaitu yang aziz, yang qawi, yang mati di antaranya. Ya, ya Rahman, ya Rahim, ya Wahab, ya Karim, memberi daya kasih sayang. Begitu sebab kasih, ya, dan sifat nak menolong, ya Wahab, ya, sifat-sifat mulia, ya Karim, ya. Kita tengok kalau makanan sikit, kan, bila hidang makanan, jangan duk tengok makanan dia, duk puji ayam ni sedapnya, kuih ni sedapnya, lauk ni sedapnya. Puji siapa tu? Ya Razak, ya Musawwir. Ya. Jadi kita sampai makan untuk keluarga tu, sebelum makan, lepas baca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, tu buat bicara hati sikit. Nah, mari kita tengok ya Razak beri rezeki kat kita ni nak. Ucap terima kasih. Ya Musawwir ni dia kreatif. Macam-macam jenis masakan Allah ciptakan, ya, untuk kita menikmatinya. Ya Allah, ya Razak, ya Musawwir, Engkau lah mengurniakan berbagai jenis makanan untuk kesihatan jasad kami, beribadat dan berbakti kepadamu ya Allah, ya. Dan juga kesihatan roh juga, supaya kita dapat memuji-muji Allah, ya. Bila kita dapat peluang belajar, ya, itu berkait dengan nama yang alim, ya hakim, ya rasyid, ya, akal yang waras, ya. Dan mari ini dapat dengar, dapat faham, tu maknanya kewarasan akal dikurniakan oleh Allah yang alim, yang maha berilmu, ya hakim, maha bijaksana, ya rasyid, yang maha pintar, memberi kita sedikit daya menyerap ilmu,
daya kebijaksanaan dan daya kepintaran untuk memikirkan dan memproses maklumat-maklumat ini. Ya, boleh digunakan untuk menyebar ilmu bagi mendidik umat. Ya, lepas. Ya, jadi kita semua, kalau saya dapat energi dari Yang Alim Hakim Rashid, saya sebarkan, sahabat-sahabat nanti amalkan dan sebarkan pada saudara mara, anak-anak kita sebagainya. Maka itulah kita puji Allah Yang Alim Hakim Rashid, kerana dialah memberi kita akal yang waras untuk kita berfikir, ya, dan dapat menimba ilmu. Ya. Kalau kita tengok lagi nama-nama Allah, ini contoh proses peredaran air, ya, ataupun proses hujan. Ya. Ayat Quran banyak cerita pasal hujan. Ya, jadi kita tengoklah proses dalam alam bagaimana Allah mencipta sistem pengawapan, peluapan, ya, bahawa air daripada lautan tu ditarik masuk ke dalam awan. Dalam awan tu pula dibersihkan, ya, semua yang masing-masing tu dijadikan bersih, kemudian dibawa angin oleh angin Allah bawa ke gunung-gunung, diturunkan sebagai hujan, dia keluar melalui sungai-sungai. Kalau tengok the whole proses, jadi kita pun tengok tu dengan mata hati, kita puji ya Allah yang Muhsin ya Hasid, yang telah menetapkan ukuran air dan mencukupkan keperluan air bagi semua makhlukmu di muka bumi. Allahumma ya Nafi' yang memberikan manfaat, telah beri bagai manfaat air untuk kegunaan makhluk-makhlukmu ya Allah. Ya, ini macam awan. Ya, awan terbentuk sebelum hujan. Allahumma ya Khaliqnya Aliyah Muta'ali, kau telah menciptakan awan di langitmu yang tinggi. Allahumma ya Musawwi ya Jami', kau telah mengumpulkan dan mereka bentuk awan dengan pelbagai rupa. Allahumma ya Alim ya Hakim ya Rashid, ya Barik ya Wali ya Wakil, sungguhnya kau lah yang maha bijaksana dalam menyusun atau bentuk dan menyebarkan awan di langit mengikut apa yang kau sukai. Kita ambil ayat Al-Quran juga, ya, bagi supaya kita dapat menghayati ayat Al-Quran tadi bersama dengan alam. Ayat Al-Quran tu dipanggil ayat nakli, alam tu dipanggil ayat akli. Ya, digabungkan dengan asma Allah. Barulah kita dapat rasa kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan dan kemuliaan Allah. Ini sebahagian daripada tesis PhD IUH, ya, International University Asma Husna, ambil diploma dulu, ya, lepas tu dia boleh lompat ke PhD ataupun nak ambil degree ataupun nak ambil master atau PhD. Tapi dalam kes ni kita offer terus PhD. Kita bagi dia punya teknik, metodologi dia. Yang paling penting dia baca Quran, dia faham makna dia, dia cari alam yang berkait dengan Quran tadi, ayat Quran tadi, dan dia buat bicara hati. Ya, itu memerlukan hubungan rapat dengan Allah, ya, untuk mendapat cetusan-cetusan idea daripada Allah atau ilham daripada Allah tadi.